Terima kasih Tuan Pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Muzammil Muhammad Noor dari Universiti Sains Malaysia akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, pengaruh pendidikan di Madrasah Al-Masyar Al-Islamiyah dalam nasionalisme dan politik agama. Tulisan kertas kerja ini bersama antara saya dengan Dr. Ahmad Zulfahmi Muhammad. Dalam persidangan kali ini, kertas kerja saya bertajuk Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, pengaruh pendidikan di Madrasah Al-Masyar Al-Islamiyah dalam nasionalisme dan politik agama. Perbincangan tajuk ini adalah tentang tokoh nasionalisme Melayu anti kolonial Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dari segi impak penerimaan pendidikan Islam beliau di Madrasatul Al-Islamiyah Madrasatul Al-Mansur Al-Islamiyah di Pulau Pinang pada tahun 1927. Impak penerimaan pendidikan beliau telah menambah semangat nasionalismenya menuntut kemerdekaan tanah Melayu daripada koloni barat iaitu British. Tidak dapat dinafikan jiwa merdeka beliau tumbuh sejak beliau menerima pendidikan awal di kampungnya di Taiping serta dihantar oleh ayahnya Muhammad Noor di Sumatera Barat, Indonesia. Semasa di Sumatera Barat, beliau menyaksikan sendiri perjuangan bangsa Indonesia melawan koloni Belanda untuk kemerdekaan Indonesia. Perpindahan pendidikan dari sebuah sekolah pondok di Citra Kedah ke Madrasatul Al-Mansur Al-Islamiyah yang mempunyai sistem pendidikan agama yang lebih moden dan bersistematik adalah disebabkan Dr. Burhanuddin mempunyai keinginan mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih maju seperti bahasa Arab, bahasa Inggeris, serta ilmu kira-kira atau matematik. Ketika beliau di madrasah itu, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi diberi pendedahan akademik serta semangat perjuangan nasionalisme Melayu daripada guru-gurunya seperti Syekh Abbas, Haji Arsyad Al-Bawaih dan Asbiran Yaakob. Hasilnya membuktikan beliau melahirkan idea perjuangan reformisme Islam hingga memunculkan beliau seorang nasionalis dan politikus pada zaman kolonial British sehingga selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Akhirnya beliau telah memimpin Parti Islam Setanah Melayu PAS sehingga tahun 1969, iaitu tahun beliau meninggal dunia. Jadi Dr. Burhanuddin menerima fahaman reformasi Islam semasa beliau menuntut di Madrasah Al-Masyar Al-Islamiyah sekitar tahun 1926 hingga 1928 dan membaca penulisan berbentuk keilmuan dari luar negeri yang lebih berfokus kepada pendedahan dalam pembaharuan Islam. Didikan yang lebih mementingkan agama telah membentuk beliau menjadi seorang insan yang alim, progresif dan aktif berpolitik.
Beliau juga dikenali sebagai tokoh agama dan seorang nasionalis agama yang mengutamakan ajaran agama Islam di dalam perjuangannya. Dr. Burhanuddin memperjuangkan segala aspek Islam dalam kehidupannya yang meliputi pendidikan, politik, pentadbiran dan sosioekonomi. Idea perjuangannya tersebut telah memunculkan Dr. Burhanuddin seorang reformis Islam yang disegani oleh masyarakat tempatan pada zaman kolonial British Tanah Melayu dan juga di peringkat antarabangsa. Seterusnya kita lihat sejarah pengasasan Madrasatul Al-Mansur Al-Islamiyah di Pulau Pinang. Perkembangan gerakan Islah di Timur Tengah pada awal abad ke-20 telah menular ke Tanah Melayu dengan membawa pengaruh yang besar, terutamanya dalam bidang sistem pendidikan Islam moden. Jadi pendidikan Islam mengalami satu perkembangan baharu sebaik sahaja idea Islah mula berkembang dalam masyarakat Islam, iaitu dengan kemunculan sistem madrasah yang lebih formal dan sistematik berbanding dengan sistem pondok. Di Pulau Pinang, antara madrasah yang terawal diasaskan adalah di Bukit Mertajam, dikenali sebagai Madrasah Masriyah yang telah ditubuhkan pada tahun 1906. Okey, jadi kejayaan madrasah ini menjadi model utamalah pengasasan madrasah lain. Penubuhan dan perkembangan pelbagai jenis sekolah sekuler pada awal abad ke-20 berlaku dengan pesat di Tanah Melayu. Kesan daripada penjajahan British telah menyebabkan masyarakat Melayu, Islam, berketurunan Arab juga telah bersama-sama mengasaskan sebuah institusi madrasah yang berasaskan kepada pengajian Islam dan bahasa Arab. Tujuan utama pengasasan madrasah disebabkan mereka mahu institusi ini dapat memberikan pengajaran dan pengisian ilmu agama Islam, fardu ain dan bahasa Arab dalam kalangan anak-anak tempatan. Selain itu, adanya institusi tersebut dapat memainkan peranan untuk mengelakkan dan menyelamatkan anak-anak Melayu daripada menjadi mangsa kejahilan. Jadi asas kepada penubuhan Madrasatul Al-Masyur Al-Islamiyah di Pulau Pinang ini bermula dengan perancangan jawatan kuasa yang khusus untuk melaksanakan pembangunan madrasah tersebut. Ia dianggotai oleh Mufti Pulau Pinang dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh tempatan yang berketurunan Arab. Jadi mereka semua ini adalah kelompok yang menetap di Pulau Pinang. Jadi sumber kewangan untuk menggerakkan madrasah ini diperolehi dari derma pedagang Arab serta masyarakat Islam, masyarakat Melayu di sekitar Pulau Pinang. Dan pembentukan jawatan kuasa tersebut diasaskan pada 16 Muharram 1335 Hijrah bersamaan dengan 11 November 1916 yang dikenali sebagai nama asalnya dahulu iaitu Madrasah Al-Quran yang letaknya di perkampungan masyarakat Islam Arab Aceh yang berdekatan dengan Masjid Melayu
di Lebuh Aceh, Georgetown. Jadi pada peringkat awal penubuhan madrasah ini terdapat kumpulan pertama yang memasuki madrasah, terdiri daripada 16 orang lelaki dan kebanyakannya adalah daripada anak-anak Arab. Selepas kemasukan kumpulan pertama ini, sambutan yang diterima amat menggalakkan dengan mencatat jumlah kemasukan pelajar seramai 50 orang. Disebabkan madrasah ini memperkenalkan sistem pendidikan Islam bercorak moden, telah menarik Dr. Burhanuddin untuk mengikuti pengajiannya. Ya, hal ini disebabkan minatnya yang membaca artikel-artikel dalam bahasa Melayu tempatan yang memperkenalkan madrasah tersebut dan para guru agama yang tersohor ketika itu, misalnya Syed Sheikh Al-Hadi, Syekh Abu Bakar Ar-Rafi'i, Haji Arsyad Al-Bawayeh dan Ashiran Yaakob. Jadi beliau mendesak ayahnya memindahkan pengajiannya dari sebuah sekolah pondok di Citra ke sekolah agama moden ini di Pulau Pinang. Jadi desakan beliau terhadap ayahnya itu dimanfaatkannya lah. Dan apabila Dr. Burhanuddin menerima pengaruh yang besar dalam nasionalisme agama dan Melayu disebabkan kesan daripada pendidikan yang diterima di Pulau Pinang. Jadi beliau berkeinginan menuntut ilmu di sekolah yang lebih moden dan sistematik seperti di Madrasah Al-Masyar Al-Islamiyah. Sepanjang pendidikannya di sekolah tersebut, beliau telah menguasai ilmu bahasa Arab dan bahasa Inggeris, termasuk juga mata pelajaran moden lain seperti matematik dan sains. Jadi implikasi pengajian di madrasah tersebut, beliau terpengaruh dengan pemikiran politik dan sifat-sifat kepribadian Syekh Abu Bakar Ar-Rafi'i yang juga seorang mudir madrasah tersebut. Selain itu, Haji Arsyad Al-Bawayeh, iaitu seorang ahli tata bahasa Arab dan pengikut kaum muda, Syed Sheikh Al-Hadi, serta seorang lagi pengikut kaum muda juga, iaitu Ashiran Yaakob, yang menulis dalam penulisan Ashiran ini ialah untuk penulisannya banyak menumpukan kepada memperjuangkan nasib politik, ekonomi dan sosial masyarakat Melayu zaman kolonial. Okay, jadi kita lihat guru-guru Dr. Burhanuddin ini secara ringkas, iaitu sungguh pun mudir dan guru-guru Madrasah Al-Masyar Al-Islamiyah silih berganti, namun kemajuan madrasah ini tidaklah tergandala. Menurut Syekh Ahmad Bajuni, hal ini adalah berkat bantuan dan kerjasama berupa moral dan material jawatan kuasa pentadbir madrasah yang masih dikekalkan di saat asas penubuhan madrasah itu pada tahun 1916. Jadi seorang pelajar Melayu di Madrasah Al-Masyar Al-Islamiyah yang terkenal dengan ketekunan dan kecerdikannya adalah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi itu sendiri. Beliau mula bersekolah di madrasah ini pada tahun 1926. Guru pertamanya yang banyak membentuk pemikiran dan kepribadian politik dan nasionalisme beliau ialah Syekh Al-Hadi, Syekh Abu Bakar Ar-Rafi'i, Haji Arsyad Al-Bawayeh dan Asbiran Yaakob. Dr. Burhanuddin telah belajar di sekolah ini sehingga tamat tingkatan menengah atas pada tahun
34 sebelum beliau melanjut pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di India dalam bidang falsafah dan seterusnya perubatan homeopati. Sekembalinya Dr. Burhanuddin dari Sumatera pada tahun 1927, beliau meneruskan pengajiannya di madrasah tersebutlah kerana mengetahui madrasah ini telah menyediakan satu pendidikan yang lebih bersepadu dengan menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan moden dengan sistem yang yang komprehensif. Di Madrasah Al-Masyur Al-Islamiyah itu beliau dapat menguasai bahasa Arab serta bahasa Inggeris dalam masa yang singkat kerana dijadikan medium pengajaran dan pembelajaran di sekolah tersebut. Di madrasah itu juga Dr. Burhanuddin terpengaruh dengan pemikiran politik dan islah ke semua guru-guru di madrasah tersebut yang merupakan tenaga pengajarnya serta asbiran Yaakob yang menggerakkan perjuangan kaum muda di tanah Melayu. Jadi pengaruh dan pendidikan serta perjuangan Dr. Burhanuddin dalam bidang pendidikan besar kemungkinan diterima daripada perjuangan Syekh Al-Hadi yang juga tokoh pembaharuan daripada golongan kaum muda di tanah Melayu, dan beliau juga adalah guru kepada Dr. Burhanuddin semasa menuntut di madrasah tersebut dan memperkenalkan idea-idea pembaharuan dan kesedaran membangunkan masyarakat melalui pendidikan dan nasionalisme. Jadi Syekh Al-Hadi ini memiliki kefahaman, penafsiran dan pendekatan tertentu dalam isu-isu pendidikan dan reformisme dalam hak ehwal Islam dan masyarakat Melayu. Dr. Burhanuddin lantas tertarik dengan isu-isu yang diperjuangkan oleh Syekh Al-Hadi ini, terutama tentang masalah dan isu kemunduran masyarakat Melayu, perjuangan nasionalisme, pengaruh sekularisme serta penekanan kepentingan kependidikan. Dan oleh sebab itu, Dr. Burhanuddin inginkan sebuah pusat pendidikan moden seperti yang diperkenalkan oleh Syekh Al-Hadi itu yang mengasas madrasah tersebut sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Dan Syekh Al-Hadi ini juga turut membangunkan madrasah-madrasah di seluruh tanah Melayu, terutamanya di Melaka dan Singapura, iaitu Madrasah Iqbal Al-Islamiyah di Singapura, Madrasah Al-Hadi di Melaka, dan seterusnya di Pulau Pinang. Dan selain itu, Dr. Burhanuddin juga memperolehi sumber pemikiran dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan daripada Haji Abbas Taha, Abu Bakar Al-Syari, Syekh Abu Bakar Al-Baqir yang mendirikan Mahad Al-Ihya Asy-Syarif di Gunung Semanggul, Taiping. Dan dalam penulisan, dalam aspek penulisan, Dr. Burhanuddin menjadi seorang penulis yang prolifik. Ini kesan implikasi hasil daripada pengajiannya di Madrasah Al-Masyur Al-Islamiyah di Pulau Pinang. Lebih-lebih lagi beliau mendapat tunjuk ajar daripada Asbiran Yaakob yang telah menggalakkan beliau supaya menulis ideanya di dalam akhbar tempatan. Antara penulisan awal Dr. Burhanuddin ialah Asuhan Kesihatan pada 1929, yang menjelaskan tentang kesedaran pembaharuan pemikiran dalam aspek kesihatan dalam masyarakat. Seterusnya tahun 1930, beliau menulis buku bertajuk Mutu Kerajinan yang memfokuskan kepada usaha dan kerajinan. Jadi dalam tulisan itu beliau menolak faktor tuah sebagai asas kejayaan di dunia dan akhirat. Dan beliau juga menulis dalam majalah
yang bertajuk Taman Bahagia pada tahun 1937 yang memfokus kepada nasionalisme dan politik, dan menerusi tulisan beliau dalam majalah tersebut, beliau pihak kolonial telah menyiasat dan mengambil tindakan terhadap beliau. Ya, jadi kita kesan daripada pendidikan ini jugalah yang menghasilkan beliau sebagai seorang penulis awal sebelum mencapai kemerdekaan, dan pengaruh nasionalisme yang ada di dalam dirinya. Kesan daripada pendidikan ini juga telah memberikan beliau untuk berjuang menentang kolonial di tanah Melayu. Jadi perjuangan menuntut kemerdekaan di tanah Melayu melalui dua corak perjuangan, iaitu mendapatkan kemerdekaan dengan bekerjasama bersama pihak penjajah, dan satu lagi adalah tidak bekerjasama dengan pihak kolonial. Jadi Dr. Burhanuddin tergolong dalam kumpulan yang kedua, iaitu tidak bekerjasama dengan pihak kolonial untuk mencapai kemerdekaan. Jadi kalau yang kumpulan pertama yang pro penjajah ini mempunyai sifat toleransi dan diplomasi dengan kolonial British. Okey, jadi kalau yang kumpulan kedua ini, yang Dr. Burhanuddin ada di dalam kumpulan tersebut, iaitu mereka tidak bekerjasama dengan penjajah, ya. Dan jadi kumpulan kedua yang menolak bekerjasama dengan penjajah ini bergiat secara individu, dan ada yang menubuhkan parti politik, dan mereka lebih menempuh perjuangan bersama-sama masyarakat bawahan yang seterusnya menyokong mereka. Jadi kesannya mereka juga sentiasa berada dalam keadaan bahaya, seperti dipenjarakan maupun dibuang daerah. Dr. Burhanuddin turut menerima kesan apabila pernah dipenjarakan oleh penjajah, dan disebabkan mereka tidak pro penjajah, maka mereka dikenali sebagai sayap kiri dan tidak terlibat dengan penjajah ataupun pro penjajah. Di tanah Melayu, golongan ini ialah Kesatuan Melayu Muda KMM serta Parti Kebangsaan Melayu Melaya PKMM, yang Dr. Burhanuddin juga terlibat bersama-sama. Ya. Jadi kita lihat juga Dr. Burhanuddin tergolong dalam tokoh pejuang kemerdekaan sayap kiri yang sederhana radikalnya. Ini adalah pandangan saya sendirilah, hasil penyelidikan dan penulisan saya. Dan hal ini berdasarkan kepada dasar-dasar perjuangan dan pimpinannya dalam organisasi politik yang dipimpinnya adalah seperti Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, KERIS, PKKM, KAM dan juga PRM. Jadi semangat kebangsaan baginya adalah menuju ke arah kemerdekaan. Kemerdekaan baginya adalah kemerdekaan yang tidak terikat daripada apa bentuk penjajahan dan menikmati kebebasan berpolitik. Di awal perjuangannya adalah melalui ucapan di tempat awam dan melalui bentuk penulisan. Ya, banyak penulisan risalahnya seperti Perjuangan Kita, Falsafah Kebangsaan Melayu, Agama dan Politik, dan Ideologi Politik Islam. Antara tulisannya yang menguatkan semangat bangsa Melayu untuk menentang British. Ya. Kita lihat juga pengaruh politik agama yang Dr. Burhanuddin ini menerima kesan daripada belajar di Al-Madrasatul Al-Masyur Al-Islamiyah di Pulau Pinang ini, apabila beliau mendekati tokoh-tokoh politik
dan juga guru-gurunya di madrasah tersebut. Jadi melihat kepada pengaruh politik agama ini, Dr. Burhanuddin tercebur dalam bidang politik apabila dia dipilih sebagai pemimpin parti PAS. Okay? Bukannya dalam pilihan raya parti PAS, tetapi dipilih oleh pemimpin dalam PAS itu untuk berkhidmat dalam PAS. Ya, jadi apabila dia menjadi presiden PAS ataupun yang dipertua PAS, beliau bertanding dalam tiket PAS di Parlimen Besut Terengganu. Beliau mewakili parti politik Islam yang terbesar di Tanah Melayu ketika itu, iaitu PAS. Kerana PAS adalah sebuah parti politik berlandaskan Islam, idea-idea pemikiran Dr. Burhanuddin mendapat perhatian hingga menimbul minat pemimpin PAS untuk memilih beliau sebagai yang dipertua PAS. Dan apabila dia terlibat dan memenangi pilihan raya di Parlimen PAS, Parlimen Besut Terengganu melalui tiket PAS, beliau sentiasa mendapat perhatian di parlimen dan berdebat dengan Tunku Abdul Rahman. Jadi beliau menjadi ahli parlimen di Besut Terengganu sekitar tahun 1959 hingga 1964. Setelah memenangi pilihan raya umum 1959 dan semasa beliau memegang tampuk kepimpinan parti PAS, pengaruhnya semakin mendapat perhatian apabila ramai masyarakat Melayu menganggotai PAS dan memilih parti berlandaskan Islam itu bagi menegakkan kerajaan di Terengganu dan juga Kelantan. Dan melalui kemenangan beliau itu, Dr. Burhanuddin bersama-sama dengan 12 orang wakil pembangkang dari PAS berada dalam kerusi perwakilan di Parlimen Persekutuan. Selain beliau termasuklah Zulkifli Muhammad serta parti-parti pembangkang lain iaitu On Jaafar dari Parti Negara dan juga Ahmad Bustamam dari Parti Rakyat Malaysia atau PRM yang memberi kekuatan di barisan pembangkang dalam Dewan Rakyat sehingga menggamatkan Dewan tersebut setiap kali persidangan berlangsung. Dan itulah kesan daripada hasil pembelajaran beliau di peringkat awal di kampungnya sendiri di Taiping, di Jitra Kedah, di Sumatera Barat, di Padang Sumatera Barat, dan di Madrasatul Al-Mansyur Al-Islamiyah di Pulau Pinang, dan beliau terus melanjut pelajaran ke peringkat lebih tinggi di universiti di India di peringkat doktor falsafah serta perubatan ilmu homeopati dan jadi pendidikan agama yang diterimanya telah membentuk ketokohan beliau lah, bukan sahaja sebagai tokoh politik ataupun agama, tetapi juga sebagai seorang pemikir, nasionalis agama dan politikus yang langsung tidak mengetepikan agama dalam setiap aktiviti perjuangannya. Jadi pengaruh sangat ketara terhadap pemikirannya berlaku ketika beliau menuntut di Madrasatul Al-Mansyur Al-Islamiyah
khususnya mengenai fikiran-fikiran berhubung dengan pembaharuan dalam Islam. Beliau yang menerima pendidikan awal pada awal abad ke-20 memang tidak dapat mengasingkan diri daripada terpengaruh dan terlibat dalam perkembangan krisis pendapat di antara pihak kolonial, pro-kolonial dan juga berhaluan kiri. Jadi keseluruhannya dapatlah dikatakan bahawa faktor pendidikan yang diterima secara formal dan tidak formal adalah pendidikan dalam pendidikan agama mendorong tokoh ini terpengaruh dengan idea-idea pembaharuan yang dibawa oleh tokoh reformis Islam